Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita untuk sama-sama kita meneruskan pelajaran, dan untuk pelajaran hari ini kita akan sama-sama melihat, mendengar dan membaca dari surah Al-A'raf ayat 160 hingga 163. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, boleh ambil dan buka ke halaman 171. Yang tidak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami akan bawakan ayat-ayatnya sebentar saja lagi. Sebelum itu, seperti biasa, saya mengambil kesempatan ini untuk menjawab salam dan menyapa semua teman-teman yang bersama daripada awal hingga akhir rancangan kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi menyemarakkan lagi pelajaran kita hari ini, saya nak mengajak teman-teman kita buat dua perkara. Yang pertama apa? Yang pertama, boleh tak kita dapatkan seorang sekali komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kita nak tanamkan fikiran yang bahawa mengaji Al-Quran ini mudah dan senang sebenarnya. Jangan kita masukkan unsur-unsur yang negatif, duk fikir payah, susah, nanti ia akan menjadi payah dan susah. Jadi boleh tak kita dapatkan dulu komen seorang sekali mudahnya mengaji Al-Quran. Dah? Baik, yang kedua saya nak ajak teman-teman, marilah kita panjangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan kita menekan button share ataupun kita tag pasangan kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, mereka yang kita nak bantu belajar mengaji Al-Quran.
Kalau ada kawan-kawan kita yang pandai, kita belajar daripada mereka. Dan kalau ada kawan-kawan kita yang kita nak bantu mereka, atau pasangan, atau anak-anak kita, atau ahli keluarga kita, jadi kita tag mereka, insya-Allah, supaya mereka juga dapat belajar sesuatu dan dapat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran mereka. Boleh ya? Jadi kita minta komen dan juga share daripada sahabat-sahabat pencinta Al-Quran semua. Seperti biasa, sahabat-sahabat, jangan lupa kita baca isti'azah bila di awal pertengahan surah. Ya, jadi jom kita lihat bacaan isti'azah. Kalau semua dah bersedia, boleh tak saya dapatkan seorang sekali dulu thumbs up dan juga heart. Dan jom kita mulakan bacaan pada isti'azah. Seperti biasa, pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas. A'u bukan a'u dan juga bukan a'u. Hamzah makhrajnya di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zu di hujung lidah. Sahabat-sahabat ini rahmati Allah, mungkin ada yang nak tolong tulis ya poin-poin. Banyak perkara yang saya nak beritahu ni. Yang kita baru di awal insya-Allah pelajaran. Jadi diharapkan sahabat-sahabat ada yang tolong tulis poin-poin yang penting ya. Bukan saja untuk kita bantu kawan-kawan kita yang lain, tapi yang lebih utama kita nak bantu diri kita sendiri untuk meningkatkan bacaan Al-Quran. A'udzu billah. Di sini lafzul jalalah dibaca nipis, tidak dibaca tebal. Billah itu tebal. Yang betulnya billah dengan dua harakat. Minasyaitonir rajim. Dan di akhir baru kita masuk ke mim. Jangan masuk awal jadi nirrajim. Itu salah ya. Baik, jom kita dengarkan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ya? Diharapkan sahabat-sahabat belajar sesuatu. Kita teruskan ayat pertama untuk hari ini, ayat ke-160. Wa qatta'na ain di pangkal di pertengahan kerongkong. Qa di pangkal lidah. Qa di pangkal lidah. Lidah kita ini kalau boleh saya nak tunjukkan. Daripada depan kepada tengah sampailah ke belakang ini, di bahagian belakang sekali ini dipanggil pangkal. Qa. Wa qatta'nahu sa. Sa pula sahabat-sahabat ini rahmati Allah. Hujung lidah ini dia keluar di antara dua gigi atas dan depan ini. Humus. Baik. Kemudian ini saya ada soalan ya. Saya nak tanya teman-teman dirahmati Allah. Saya bagi dua pilihan. Jawab A atau B. Humusnata A ataupun humusnatai. Yang mana betul? Boleh tak tolong berikan komen sebelum kita nak teruskan? Kita insya-Allah dengan soalan ini juga akan membantu sahabat-sahabat untuk mengerti pelajarannya diharapnya. Baik, siapa yang pilih A, humusnata, ataupun siapa yang pilih B, humusnatai. Jadi minta boleh komen sedikit. Kita tunggu komen daripada teman-teman dirahmati Allah. Tak apa, jangan bimbang. Jawab A ataupun B tidak penting. Yang penting sahabat-sahabat usaha untuk memikirkan yang mana. Dan kalau seandainya sahabat-sahabat beri jawapan yang salah pun, jangan risau, jangan bimbang. Saya akan bagi tahu sekejap lagi jawapan yang betulnya apa. Kita teruskan sampai di sini dahulu. Sekejap lagi kita balik pada sini. Asyrata asbatan. Asbatan idhar halqi. Idhar halqi, tanwin dia kalau di atas ataupun di bawah selari, sahabat-sahabat. Perhatikan perbezaannya. Lihat di sini. Ini juga dua baris di atas, ini dua baris di atas. Tetapi yang ini selari atas dengan bawah, yang ini tidak selari. Ini atas sedikit ke depan, bawah sedikit ke belakang. Apa maksudnya? Adakah ia kerana dia saja-saja kerana di sini ruang lebih, jadi dia buat begitu? Tidak jawapannya. Bukan kerana ini sempit dia tulis begitu, dan bukan kerana ini luas ruangnya jadi dia tulis begini. Dia tulis begini kerana nak bagi tahu kita bahawa di sini hukum izhar halqi. Tanwin bertemu hamzah. Manakala di sini hukum idgham bi gunnah. Tanwin bertemu waw. Ya, kedua-duanya baris atas, tetapi cara tulisan yang berbeza menandakan ini hukum bacaan yang berbeza dan cara bacaan yang berbeza.
Pada hukum izhar halqi kita jelaskan saja. Asbatan sempurna terus masuk umama. Itu kalau kita nak waqaf. Man menjadi ma. Ima iwat satu baris dua harakat. Tapi kalau kita nak wasal, kita nak sambung, di sini jadi idgham bi gunnah. Asbatan umaman wa'aw mau, jadi masuk beserta dengung. Itu kalau kita nak wasal, ya. Jadi sekurang-kurangnya saya bagi tahu dalam dua keadaan. Nak waqaf bagaimana, nak wasal bagaimana. Bila sampai waktu bacaan terpulang pada sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua. Nak waqaf ke, nak sambung ke, ya. Mengikut kemampuan pernafasan masing-masing. Kemudian saya anggarkan mungkin ramai yang pilih untuk waqaf di sini. Ibtidak terus pada wa'au, muncungkan mulut. Haina. Ha pedas di mana makhrajnya? Di pertengahan kerongkong. Haina ila Musa. Mu 2 harakat, sa 4 atau 5 harakat. Kemudian zal, saya bagi tahu di hujung lidah itu keluar di antara 2 gigi. Idis tasqahu qaumuhu. Hu ni maksilah tawilah dibaca 4 atau 5 harakat. Ini dot pula makhrajnya di tepi lidah, kanan ataupun kiri, mengikut keselesaan masing-masing. Ini, dan jangan diberikan lantunan kerana dha bukannya huruf lantunan. Jangan baca ini dha, tak betul, ya. Yang betulnya ini bi'asakal hajar, dan ro-nya ini jadi tebal. Jangan baca hajar, tak betul. Yang betulnya hajar. Dan jangan dipanjangkan pula. Jangan pula waqaf dengan bi'asakal hajar. Itu salah. Yang betulnya bi'asakal hajar. Terus waqaf. Kalau nak waqaf, ya. Kalau nak wasal, ro itu ada baris tersendiri. Kemudian di sini hukum iqlab. Nun mati bertemu ba. Asalnya di sini nun mati, tetapi instead of diletakkan tanda mati, bagi hukum iqlab di dalam Al-Quran Rasam Usmani, dia digantikan dengan huruf mim kecil. Menandakan apa? Cara bacaannya ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Itu maksud iqlab. Daripada fan jadi fam. Tetapi jangan lupa panjangkan 2 harakat. Iqlab always 2 harakat. Minta ada teman-teman yang tolong tulis. Fam. Gitu. Jangan baca fan. Itu izhar. Yang betulnya fam bajasat. Diberikan hamas di sini. Angin. Min hus. Ujung lidah. Min husnata asyrata aina. Nan menjadi na. Nan menjadi na. Ya, jadi iwak-iwak di situ. Tapi kalau kita nak wasal, dia jadi ikhfa di sini. Ainan qad. Jadi kena baca dengan 2 harakat dengan samar. Itu kalau kita nak sambung. Kalau kita waqaf jadi aina. Baik, sebelum kita nak teruskan ni, saya nak revisit balik soalan saya pada sahabat-sahabat tadi. Kita jawab sekarang. Kita jawab sekarang. Sekejap kita sambung balik di sini. Baik. Di sini saya bagi tahu tadi A. Humusnata. B. Humusnatai. Jadi ramai yang jawab betul. Alhamdulillah. Yang jawab silap, jangan bimbang, jangan risau. Di sini jawapannya humusnatai, bukan nata. Kalau ta bagaimana? Ta begini. Nampak tak? Min husnata. Ini baru ta. Yang ini tadi kena baca tai. Ta pada atas bertemu ya yang bertanda mati. Baik, jom kita teruskan dahulu sambungannya daripada sini tadi. Qad, jangan lupa berikan lantunan khokholah di sini. Khokholah. Baik. Nama hukumnya khokholah surah. Kemudian jangan lupa berikan lantunan. Qad alima kullu unasim. Di sini pula idgham bi gunnah. Masuk beserta dengung kadar panjang 2 harakat. Daripada unasin jadi unasim. Tetapi dipanjangkan dan didengungkan 2 harakat. Unasim.
barulah mashrabahum. Hum, bukan hum, jangan baca mashrabahum. Itu tak kurang tepat ya. Rabahum, ha baris depan. Ha baris dhammah bunyi hu, bukan bunyi ho. Bila bertemu mim jadi hum. Kemudian kita jumpa jim kecil di sini, waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh wasal. Terpulang kita. Dan terus ibtidak pada wa dhal, dha pula di mana makhrajnya. Sama seperti huruf zal tadi tapi cuma bunyinya tebal. Hujung lidah itu keluar. Wa dhallalna alaihimul ghama. Ma yang pertama ada huruf alif ini, huruf mad. Jadi kita baca 2 harakat. Ma yang kedua 1 harakat. Alaihimul ghamama wa di sini disamarkan. Ikhfa. Ikhfa maksudnya disamarkan bunyinya. Nak kata nun pun tidak, zai pun tidak. Jadi jangan lupa juga dibaca 2 harakat. Wa anzalna alaihimul man. Di sini nun sabdu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila jumpa nun sabdu dan mim sabdu di dalam Al-Quran, jangan lupa bacalah dengan dengung 2 harakat. Man nawas, baru masuk nawas. Jangan baca man nawas salwa. Tak betul. Dia kena baca man nawas salwa. Kemudian kulu min, di sini dibacakan samar, ikhfa 2 harakat. Tayyibati ma razaq, dan qaf juga diberikan lantunan kerana qaf juga merupakan huruf qalqalah. 5 kesemuanya teman-teman. Ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Ma razaqnakum. Kemudian wa ma zalamuna walakin. Di sini disamarkan 2 harakat. Ikhfa hakiki daripada walakin jadi kanu. King itu ikhfa 2 harakat, ka 2 harakat, nu 4 atau 5 harakat. Di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Jangan baca anfusahum, salah. Itu bacaan yang izhar. Bacaan ikhfa-nya begini. Anfusahum yadlimun. Dan hum ini izhar syafawi, sempurna saja, jangan dipanjangkan. Terus masuk yadlimun. Ya, di antara perkara-perkara yang kita boleh berikan perhatian ialah jumpa mim yang bertanda mati asli, itulah izhar halqi dan jangan dipanjangkan. Dan bila waqaf, mestilah sekurang-kurangnya 2 harakat. Jangan waqaf dengan yadlimun, salah. Ya, ataupun kita masuk nun daripada awal. Yadlimun juga salah. Yang betulnya ialah yadlimun. Ujung baru masuk ke pada nun. Jom kita dengarkan dahulu ayat ini. Baik, sahabat-sahabat, jangan hanya dengarlah, kalau bolehnya ikut kita baca bersama-sama ya. Tarik nafas dahulu. Wa qatta'nahum ithnatay asyrata asbatan umama wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat. Boleh faham tak? Boleh ikut tak? Minta berikan sedikit komen di ruangan bawah. Jika sahabat-sahabat ada sebarang pertanyaan ataupun sebagainya juga boleh tulis di ruang komen. So far saya nak tahu macam mana penerimaannya sahabat-sahabat. Terlalu laju, terlalu perlahan ataupun just nice penerangan tersebut. Ataupun sahabat-sahabat ada sebarang persoalan, insya-Allah ya, boleh juga tulis di ruangan komen. Baik, sebelum kita nak teruskan ayat dan seterusnya, sekali lagi saya nak menyapa teman-teman khusus yang baru bersama dengan kita ini. Selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Jangan lupa sahabat-sahabat berikan sokongan kepada saya dan kepada teman-teman kita yang lain, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, dengan kita menekan button share. InsyaAllah kita kongsi ilmu yang bermanfaat hari ini. Boleh? Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Wa'idh di hujung lidah. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوهَا. Ha di pangkal kerongkong. Zi di hujung lidah. Hadhil. Ha juga ini tapi ini bila dia berada di akhir perkataan dan datang sebelumnya huruf yang tak boleh bersambung seperti huruf zal. Ini merupakan huruf yang sama ya. Ini di awal perkataan, ini di akhir perkataan. Di akhir perkataan beginilah tulisnya. Baik. Hadhil qaryata wa kulu minha. Baik. Ha juga ini sebenarnya adalah huruf yang sama. Huruf yang sama. Kalau ada kita di peringkat awal mungkin masih keliru lagi. Ustaz, ini huruf apa ni? Yang ini adalah huruf yang sama. Di awal begini tulisnya. Di pertengahan di begini tulisnya. Di akhir begini tulisnya. Tetapi kalau di akhir itu huruf yang boleh bersambung, dia akan tulis begini. Bayangkan ta itu tidak ada. Jadi ya dengan ha boleh bersambung. Jadi beginilah tulisnya. Kalau ha itu berada di akhir dan datang sebelumnya huruf yang boleh bersambung. Jika sebelumnya huruf tak boleh bersambung, dia tulis begini. Dia tulis macam bulat penuh ini. Ya. Ini sebenarnya adalah huruf yang sama. Wa kulu minha. Min izhar halqi. Jelaskan saja di sini, jangan dipanjangkan. Hai, ha makhrajnya di hujung ataupun di pangkal kerongkong. Ha pula di pertengahan kerongkong. Jadi beza. Minha haitsu su di hujung lidah. Sushi tum. Tum bukan tum tapi tum ya. Ta baris dhammah bunyi tu dan bukan bunyi to. Bila bertemu mim jadi tum. Wa qulu hittatu. Di sini idgham bi gunnah daripada hittatun jadi tu dengan kadar panjang dua harakat. Wadkhulul. Wad ada lantunan di sini khalas sughra, dal ada tanda mati asli. Khulul baba sujjadan. Di sini tanwin bertemu nun masuk beserta dengung dua harakat. Ingatlah idgham bi gunnah atau ikhfa, dia always dua harakat. Jangan tak cukup. Sujjadan naghfir lakum. Now bukan nar tetapi now. Fir jadi nipis bukan fir. Itu tebal, salah. Yang betulnya nipis. Fir lakum khati. 4 atau 5 harakat. Dua harakat. Tikum. Dan terus waqaf. Jangan waqaf dengan tikum. Salah. Ya. Mestilah tikum. Dan terus berhenti. Kemudian sanazi. Zi itu zai. Makhrajnya bukan tak sama seperti zal. Dia hujung lidah itu berada pada, coba kita sebut az. Kita akan rasa hujung lidah kita itu menyentuh antara gigi dan gusi bawah. Antara gigi dan gusi bawah kita sebut az, iz, uz, gitu ya. Sanazidul, bukan dul tapi dul. Dal baris dhammah bunyi du, bukan bunyi do. Jadi bila bertemu lam jadi dul. Muh, ha pedas. Sinin dan ma'aril sukun diwaqafkan sukun kurang 2 harakat. Kita dengarkan dahulu ayat ini insya-Allah ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tarik nafas dahulu.
Ayat ini juga agak sedikit panjang. Mungkin kalau perlu pendek, saya akan pendek-pendekkan untuk membantu teman-teman ya. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Alhamdulillah. Cuba sekali lagi. Tarik nafas dahulu. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Alhamdulillah. Baik, begitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jika ada kawan-kawan kita yang masih lagi keliru antara makhraj huruf, yang mana zal, yang mana zai, yang mana sad, yang mana sa, jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah. Sebentar lagi saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami kirimkan buku asal dan tajwid ke rumah anda, insya-Allah. Bagi sama-sama kita meningkatkan bacaan Al-Quran dan kita belajar juga dalam buku tajwid tersebut hukum-hukum seperti nun mati, mim mati dan banyak lagi hukum tajwid yang lain, insya-Allah ya. Bagi yang nak dapatkan kedua-dua buah buku tersebut serta rakamannya, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya akan kongsikan. Baik, kita boleh teruskan seterusnya. Sebelum itu, boleh tak saya dapatkan seorang sekali thumbs up dan juga heart, dan juga sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan lupa untuk menekan button share ya. Bantu saya untuk kita panjang-panjangkan ilmu Allah SWT ini. Baik, kita nak lihat ayat yang seterusnya ini. فَبَدَّلَ الَّذِي lam bari atas naik di atas lam yang bertanda sabdu ini. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, bunyi saja min terus masuk hum, dan bunyi saja hum terus masuk qawlan. Di sini semua izhar. Izhar halqi, izhar syafawi, izhar halqi. Tanwin bertemu ghain juga izhar halqi. Huruf izhar halqi ada 6 semuanya sahabat-sahabat. Ada 6. Ini saya tunjuk 4, tambah lagi 2. Ada 6 keseluruhannya. Huruf yang daripada kerongkong ini, makhraj kerongkong ini. Apa dia? Hamzah dan ha di pangkal kerongkong, di pertengahan kerongkong lagi 2 huruf ain dan ha, dan di hujung kerongkong ini 2 huruf lagi, qain dan juga kha, ghain dan juga kha. Ghain, ini ghain lah ya. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin datang selepasnya ghain, jangan lupa bacakan dengan jelas saja. Qawlan ghairal ladzi, zi di ujung lidah, dan dibacakan 2 harakat. Qila lahum fa'ar, ra di sini jadi tebal. Jangan baca fa'ar tetapi fa'ar. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا, rij ada lantunan itu. Jim merupakan huruf qalqalah. رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ, 4 atau 5 harakat. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ, dan sama juga ma'rili sukun sekurang-kurangnya 2 harakat, 4 ataupun 6 harakat. Kita dengarkan ayat ini insya-Allah. Tarik nafas dahulu. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا. Saya waqaf di situ, kemudian saya akan tidak balik fa'arsalna.
فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. So far macam mana? Boleh tak boleh? Sekali lagi kita bacakan. Sahabat-sahabat jangan hanya mendengar, kita ikut sekali lagi. Kita nak pastikan kita benar-benar boleh menguasai, insya-Allah. Nanti bila dah selesai semua, kita lihat satu persatu ayat ini, kita baca semua sama-sama daripada awal ayat 160 hingga 163. Sekali lagi ayat ini. Tarik dahulu nafasnya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ. Baru berhenti. Okey, siapa nak minum air silakan minum air dulu. Siapa nak betulkan kedudukan, betulkan kedudukan. Yang penting jangan lari dan jangan ke mana-mana. Sikit saya lagi. Kita sekarang pada kedudukan ayat yang terakhir untuk pelajaran hari ini. Sikit lagi kita nak habislah, insya-Allah. Sebelum itu boleh tak seorang sekali kita bagikan hukum wajib. Ini wajib, ini bukannya wajib sampai jatuh hukum ini haram lah ya. Kita bagi bukan wajib, sunat. Tapi sunat yang muakkadah. Sunat yang dituntut. Apa dia? Kongsikan, sharekan. Diharapkan sahabat-sahabat, kita tekan button share dulu. Kita bagi masa 2 saat untuk sahabat-sahabat tekan share. Yang tak tahu button share kat mana ni, tengok belah kiri bawah itu. Ada tulis SHARE, share. Kita share dahulu ilmu ini, insya-Allah ya. Baik, kita nak teruskan ayat yang terakhir untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat. Jangan marah, jangan tension. Muka kena senyum ya. Muka kena senyum, insya-Allah. Kita lihat ayat yang terakhir ini. Was'alhum, hum bukan hum. Was'alhum anil, bukan anil tapi anil. Nun baris bawah bunyi ni, bukan bunyi ni ya. Anil qaryatil lati kanat, ti 2 harakat, ka 2 harakat, nat ada bunyi angin, bunyi hamasnya pada huruf ta. Ha pedas, ha tepi lidah. Dhiratal, dhiratal, ta beri atas naik di atas lam yang bertanda mati. Di sini alif lam qamariyah. Bah pedas. Ri'id di hujung lidah. Bahri'id ya'duna fis, fa beri bawah terus naik di atas sin yang bersabdu. Fis sabti id di hujung lidah. Fis sabti id ta'tihim, dan sempurna saja him izhar syafawi terus masuk. Haitanuhum, hi 2 harakat, ha pedas, ta 2 harakat, nuhum. Yauma sabtihim, izhar syafawi sempurnakan saja. Saya bagi tahu jumpa mim sabdu yang ada tanda mati, mim mati yang ada tanda mati asli begini, izhar syafawi ya. Jangan dipanjangkan. Sab ada khakhalah. Sabtihim syurra'an, daripada syurra'an, tapi bila datang waw masuk beserta dengung 2 harakat. Jadi syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Di sini waqaf jaiz, boleh waqaf ya, boleh wasal, terpulang mengikut kemampuan sahabat-sahabat. Kemudian kaza di hujung lidah. Kaza ka bukan nganga luar jadi ka tak mau ya. Kadzalika nab, ada lantunan di sini khakhala surah. Luhum. Ini yang pertama kita jumpa hukum izhar syafawi hari ini. Mim mati bertemu ba. Dia mim mati bertemu ikhfa syafawi ini ada satu saja huruf, iaitu mim mati bertemu ba. Dan sahabat-sahabat perhatikan, mimnya itu tidak ada tanda mati. Yang ada tanda mati macam ni izhar syafawi ya, macam ni izhar syafawi. Yang kosong begini bukan kerana mereka lupa nak tulis,
Bukan kerana silap cetakan. Kerana beginilah Al-Quran Rasam Usmani ditulis pada hukum ikhfa syafawi, iaitu mimnya dibiarkan kosong saja. Nabluhum, dan jangan lupa ikhfa syafawi juga dibacakan 2 harakat panjang. Hum bima kanu yafsuqun. Jom kita dengarkan dahulu ayatnya, sahabat-sahabat ni rahmati Allah. Tarik dahulu nafas. Jangan dengar saja kalau boleh ya. Kita ikut sekali. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim. Saya waqaf di situ dulu dan kemudian saya akan ibtidak pada idh ta'tihim. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Alhamdulillah. Jadi begitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak baca sama-sama sekarang ni. Jom, diharapkan sahabat-sahabat dah bersedia daripada dari segi ilmunya, dari segi pengetahuannya, dari segi fizikalnya, dan insya-Allah untuk kita mula baca sama-sama. Kita apply balik apa yang kita belajar tadi ya. Daripada ayat awal ayat 160 hingga ayat 163 pada halaman 171 ya, bagi sahabat-sahabat yang nak buka Al-Quran. Baik, sebelum itu, sebelum kita mulakan bacaan, sekali lagi saya nak ajak sahabat-sahabat kita tekan button share dahulu ya, dan boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart ya. Dan di akhir bacaan saya nanti saya akan kongsikan kepada teman-teman dirahmati Allah bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami kirimkan buku asas dan buku tajwid ke rumah. Seperti mana kami telah membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran daripada asas. Kita belajar balik daripada makhraj huruf dan hukum tajwid satu persatu. Bagi nak dapatkan semua itu, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir bacaan saya akan kongsikan. Baik, silakan siapa nak minum air. Bismillah. Baik, kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه عن اضرب. Maafkan, ada sikit gangguan, kita baca sekali lagi daripada wa auhayna. Wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه
القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi begitulah teman-teman dirahmati Allah. Diharapkan ya perkongsian saya sebentar tadi itu memberikan nilai tambah dalam sahabat-sahabat meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang nak mengikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa insya-Allah janji temu kita setiap hari di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi sahabat-sahabat ya, waktu-waktu yang saya nyatakan tersebut boleh kita reservekan untuk kita belajar bersama-sama hinggalah kita khatam Al-Quran insya-Allah. Baik, seperti mana yang saya janjikan tadi, jika sahabat-sahabat nak belajar balik daripada asas dan menguasai keseluruhan ilmu tajwid, selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, saya nak bantu anda seperti mana saya telah bantu ramai ahli cepat Quran, dan saya yakin dan percaya ramai yang bersama dengan saya ini telah menjadi ahli cepat Quran. Terima kasih. Terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada kami untuk membimbing anda untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran dan berhajat untuk kami bantu meningkatkan bacaan Al-Quran, kami ada beberapa perkara untuk diberikan kepada anda. Pertamanya, kita akan kirimkan buku asas dan buku tajwid ke rumah anda. Buku asas dan tajwid ini kita telah rakamkan keseluruhan muka suratnya daripada awal. Kita terangkan daripada makhraj huruf. Saya sendiri yang akan melakukan perkongsian tersebut. Jadi insya-Allah kita huraikan satu persatu sebutan hurufnya, tanda matinya, tanda sabdunya. Begitu juga bahagian tajwid. Kita belajar satu persatu, kita datangkan contoh yang cukup alhamdulillah, dan kita berikan bimbingan cara bacaannya daripada hukum alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, nun mati, pecahannya, izhar, iqlab, idgham ya, dan juga ikhfa. Begitu juga pecahan mim mati, izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mislain, jenis-jenis mat, jenis-jenis idgham, dan banyak lagi hukum-hukum tajwid yang lain yang kita bahaskan dalam buku tajwid ini dan telah kita rakamkan. Ada hampir 200 video pelajaran keseluruhannya. Dan juga kepada ahli cepat Quran kita nak berikan 3 bonus tambahan. Selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, ahli cepat Quran kami akan berikan nota ringkasan tajwid dalam bentuk e-book. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid ini dalam satu nota dan kita akan berikan kepada sahabat-sahabat insya-Allah sebagai rujukan, dan ada persoalan sebagainya nanti. Kita juga berikan kepada sahabat-sahabat rakaman bacaan Al-Quran yang diberikan daripada masa ke masa. Kita telah rakamkan satu muka surat, satu video. Ke dalam itu ada hampir 600 pelajaran lebih. 600 pelajaran lebih daripada mula surah Fatihah hinggalah akhir surah An-Nas. Alhamdulillah. Jadi
juga campur dengan buku asal dan tajwid, ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800 video pelajaran ya. Bukan 8 video, bukan 80, tetapi hampir 800 video pelajaran. Dan bonus yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif. Jika teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, insya-Allah boleh buat appointment dengan pihak kami di pusat pengajian kita ataupun melalui atas talian walau di mana berada, di Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun di mana sahaja sahabat-sahabat ahli cepat Quran berada, insya-Allah kita akan cuba berkomunikasi dan membantu satu sama lain insya-Allah dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran dan yang paling penting dalam kita mendekatkan diri kepada Allah dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perkara-perkara yang kami berikan kepada ahli cepat Quran ya. Saya ulangi sekali lagi, kita bagikan 2 buah buku, rakaman buku tersebut, e-book nota ringkasan asas tajwid, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran, keseluruhannya ada hampir 800 video pelajaran dan juga kita berikan konsultasi insya-Allah seumur hidup. Jadi apa tunggu lagi? Yang belum lagi menjadi ahli dan nak daftar, ada beberapa perkara sahabat-sahabat kena lakukan. Yang pertamanya, kena maklumkanlah kepada pihak kami dengan komen di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapatkan keseluruhannya saya nyatakan tadi itu, komen sekarang di ruangan bawah, nak jadi ahli cepat Quran. Ataupun cara yang kedua, sahabat-sahabat boleh print screen sekarang nombor telefon yang tertera di bawah ini, 011162179797. Saya ulangi sekali lagi, 0111621797. Selepas ni boleh ambil telefon, WhatsApp, bagi tahu kepada admin kami bagaimana untuk mendaftar. InsyaAllah beliau sedia membantu teman-teman untuk membuat pendaftaran ya, ataupun sebarang soalan juga boleh ajukan di nombor WhatsApp tersebut ya. Bagi yang tulis komen nak jadi ahli cepat Quran, nanti admin kami akan reply, akan juga bagi satu link WhatsApp, akan bawa ke WhatsApp nombor ini juga ya. Jadi, ataupun cara yang ketiga, mungkin ada teman-teman yang familiar dengan pendaftaran atas talian, nak buat sendiri pendaftaran, boleh pergi ke website www.cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, boleh buat pendaftaran secara langsung di www.cepatquran.com. Jadi itulah 3 cara untuk mendaftar. Boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran di ruangan bawah, ataupun WhatsApp nombor tertera tersebut selepas ini, ataupun terus buat pendaftaran di website www.cepatquran.com ya, insya-Allah. Jangan bimbang tentang komitmen yuran bulanan atau tahunan, kerana kita tidak kenakan yuran bulanan dan kita tidak mengenakan yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, pertamanya syarat-syaratnya ialah sahabat mestilah ikhlas nak menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yuran pendaftaran keahlian sekali sahaja seumur hidup. Sahabat-sahabat, untuk mendapatkan 2 buah buku, 800 rakaman dan juga konsultasi dengan kita seumur hidup, yuran keahliannya agak-agaknya berapa? Bukan 10,000, bukan 5,000, bukan 2,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Untuk hari ini, siapa yang melakukan pendaftaran hanya bayar serendah RM270 saja untuk seumur hidup. Untuk seumur hidup. Itu bukanlah kita kata tak sampai kos pendaftaran kita pun. Kalau nak ikut kos rakaman video kita 800 video itu pun sudah mencecah ribuan ringgit. Kos kita nak buat aplikasi juga mencecah puluhan ribu ringgit. Tetapi untuk teman-teman, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, kita berikan tawaran yang sangat istimewa serendah RM270 seumur hidup. Jadi yang belum lagi mendapatkan dan menjadi ahli cepat Quran, boleh sertai kami untuk menjadi ahli cepat Quran dan kawan-kawan kita yang lain insya-Allah dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Dan jangan lupa teman-teman, ini bagi mereka yang tinggal walau di mana saja berada. Bagi mereka yang tinggal berdekatan dengan Wangsa Maju, di pusat pengajian kita, kita juga mengadakan kelas Al-Quran. Jadi yang nak daftar, nak datang belajar di center, boleh hubungi nombor yang saya nyatakan tadi insya-Allah ya. Insya-Allah kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik itu, yang sempurna itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, yang silap, yang penuh dengan kecacatan dan kekurangan ini adalah daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih.
Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.